Assalamualaikum dan selamat pagi. Mari masuk ke kelas Sejarah tahun 5, 8 Julai 2021, Khamis bersama dengan Cikgu Syuhada. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu Unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Arahan kepada semua murid. Sebelum kelas bermula, murid diminta untuk sediakan buku tulis dan buku teks. Murid-murid boleh merujuk muka surat 92 hingga 95 di buku teks. Kedua, murid diminta untuk mengisi kehadiran Google Form kelas PDPR hari ini dengan bantuan ibu bapa. Dan yang ketiga, murid diminta untuk menyiapkan nota dan latihan bagi kelas sejarah PDPR hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk pertama kita pada hari ini ialah Ketua Utama Negara. Institusi yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhan institusi yang di-Pertuan Agong dibuat semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Dalam Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara. Paparan di skrin menunjukkan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara memayungi 3 badan kerajaan utama iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Murid-murid, apakah fungsi dan tugas Badan Perundangan? Badan Perundangan adalah badan yang menggubal undang-undang negara. Badan Eksekutif ialah badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Manakala Badan Kehakiman pula ialah badan yang mentadbir keadilan secara saksama bagi negara kita. Seterusnya, dalam tajuk yang pertama ini ialah kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan melalui sistem penggiliran yang unik antara 9 orang Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Setiap yang di-Pertuan Agong memegang jawatan ini selama 5 tahun. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Murid-murid, berikut merupakan 5 kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama Raja atau Sultan yang terpilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Ketiga, surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Dan yang terakhir sekali, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Murid-murid, institusi yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting sebagai tonggak perpaduan di negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat haruslah menghormati dan menyanjungi institusi tersebut. Kita beralih ke tajuk yang kedua iaitu Majlis Raja-Raja. Jika murid-murid melihat di paparan skrin, terdapat gambar Majlis Raja-Raja yang dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri mewakili negeri-negeri yang tidak beraja. Baiklah murid-murid, dalam tajuk ini apa yang paling penting untuk murid-murid tahu ialah bagaimana peristiwa sebelum, semasa dan selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 94.
Proses pemilihan yang di-Pertuan Agong yang dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja secara tertib menunjukkan betapa pentingnya institusi yang di-Pertuan Agong untuk negara kita. Berikut merupakan 3 proses tersebut. Yang pertama, sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Semasa pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baharu. Dan selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong baharu. Seterusnya murid-murid, tajuk yang terakhir bagi kelas PDPR kita hari ini iaitu tajuk yang ketiga, Istiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong. Murid-murid boleh merujuk muka surat buku teks 95. Istiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dimasyurkan dalam Majlis Istiadat Pertabalan yang penuh gilang gemilang di Istana Negara. Berikut merupakan 5 langkah istiadat pertabalan. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Yang keempat, yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai Ketua Utama Negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Dan yang terakhir, yang kelima, yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Tahukah murid-murid, yang di-Pertuan Agong juga menandatangani surat sumpah memegang jawatan terlebih dahulu sebelum Majlis Istiadat Pertabalan. Setelah berakhirnya kelima-lima langkah ini, maka termaktublah sudah yang di-Pertuan Agong yang baru memegang jawatan selama 5 tahun memerintah negara kita Malaysia. Baiklah murid-murid, demikianlah sahaja nota yang murid-murid perlu lengkapkan di dalam buku tulis. Berikut pula merupakan latihan yang murid perlu salin dan lengkapkan di dalam buku tulis. Latihan, arahan, lengkapkan peta alih kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Murid-murid, seperti mana yang kita telah belajar sebentar tadi, pada tajuk yang pertama, terdapat 5 kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Cikgu minta untuk murid menyalin semula peta alir ini dan melengkapkan peta alir ini dengan kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong dengan betul. Itu saja latihan bagi kelas PDPR Sejarah hari ini. Demikian sahaja kelas PDPR Sejarah kita pada hari ini. Cikgu harapkan semua murid dapat melengkapkan